KPM. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang kepada sahabatnya memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Pastinya dalam 1 jam ini kita akan bersama-sama mengulang kaji mata pelajaran Hifzul Quran juzuk 25. Bersama dengan siapa? Nanti saya akan belanja anda profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita lihat profil guru kita hari ini. Okey, inilah dia Ustaz Muhammad Faizal bin Ismail, guru model Ulul Albab. Betul Ustaz? Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Hakim apa khabar juga? Makin sihat Ustaz PKP ni. Samalah kita. Baik Ustaz. Ustaz tahu tak apa persamaan kita berdua hari ini? Saya tak tahu Hakim. Persamaannya ialah kita berdua pakai baju yang sama, iaitu color purple. Allahu Akbar. Warna ungu Ustaz. Ya, betul. Adakah jodoh Ustaz? Kemungkinan. Mungkin, Baik Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah Ustaz, saya difahamkan kita bersama dengan murid-murid di atas talian. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apakah yang menarik tentang mata pelajaran kita pada petang ini? Silakan Ustaz. InsyaAllah, pengenalan untuk pelajaran kita pada petang ini ada 3 perkara. Pertamanya, kita akan mendengar alunan bacaan Al-Quran dari juzuk 25 surah Asy-Syura pada muka surat 487, serta murid-murid akan mengeluarkan kefahaman ayat berdasar daripada muka surat tersebut. Dan yang kedua, insya-Allah kita akan menerangkan berkenaan dengan format kertas 2 Hifzul Quran kod 5301/2, dan yang ketiga insya-Allah kita ada latih tubi menjawab soalan. Menarik apa yang akan kita belajar pada petang ini. Dan sekarang Ustaz, jom kita berkenalan pula dengan murid-murid kita atas talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Dah makan ke tu? Dah. Barulah semangat Ustaz Okey, baiklah. Terima kasih kepada murid-murid atas talian kita. Sekarang mungkin boleh kenalkan nama dan cita-cita, bermula dengan adik kita iaitu Muhammad Muaz. Silakan Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Zaki dan cita-cita saya untuk menjadi seorang pakar muamalat. Okey, baik. Terima kasih kepada adik kita Muaz. Seterusnya, mungkin adik Firdaus boleh kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad Fuad dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Wah, terbaik. Baik. Seterusnya adik Muhammad Zahirul Haq Al-Hilal. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirul Haq Al-Hilal bin Muhammad Rizal. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang engineer. Okey, Zahirul, nama awak panjang lah. Selalunya kalau kawan-kawan panggil apa dekat sekolah? Haq, Haq HAQ. Haq ya. Terbaik. Baiklah. Seterusnya adik Fauzana Syakira. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzana Syakira binti Zaharul Laif. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pereka senigrafi. Okey, terbaik. Seterusnya adik Akilah Az-Zahra. Kenalkan nama dan cita-cita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Zahra binti Muhammad Ilham. Cita-cita saya untuk menjadi seorang juraudi. Okey, terbaik. Seterusnya yang terakhir adik Wijdan. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijdan bin Muhammad Azhar. Cita-cita saya nak jadi doktor. Doktor Wijdan. Amin Ustaz. Amin ya. Okey, baiklah. Kita dah berkenalan dengan murid-murid atas talian kita. Sekarang Ustaz, sebelum kita nak mulakan kelas, jom kita buat SOP dulu Ustaz. Boleh. Saya jemput Ustaz ke sini. Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi ni. Silakan. Kemudian Ustaz silakan pakai cecair pembasmi kuman. Okey, yang kedua macam biasa Ustaz, di mana pun kita berada, kekal penjarakan fizikal dan paling penting Ustaz, pakai pelitup muka. Baiklah, kita dah dengar pandangan mata pelajaran daripada ustaz kita, dan sekarang Ustaz kita nak dengar pula pandangan daripada murid-murid kita berkenaan subjek yang akan kita belajar. Boleh. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh sangat. Okey, baik. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Orang tua pernah berpesan, hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Iaitu kalau boleh kita buat kebaikan untuk diri kita dan masyarakat di luar sana. Antara kebaikan yang boleh kita buat ialah dengan terus jaga dan patuhi SOP di mana pun kita berada. Bukan apa, saya difahamkan kes hari ini sebanyak 20,546 kes. Masih lagi tinggi. Jadi kepada anda yang tiada urusan, jangan ke mana-mana, terus duduk di rumah, kita jaga kita. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz Muhammad Faizal bin Ismail, juga murid-murid atas talian. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang mata pelajaran Hifzul Quran, apakah objektif yang akan kita belajar pada hari ini? Okey Ustaz, sebelum tu Ustaz, saya terlupa pula Ustaz. Kita nak dengar dulu pandangan murid-murid kita atas talian. Saya tertarik dengan Muaz. Okey Muaz, apa pandangan awak tentang kita punya mata pelajaran pada petang ini? Silakan Muaz. Jadi untuk pelajaran Hifzul Quran ni, kita menghafal 30 juzuk. Tapi untuk SPM, walaupun kita hafal 30 juzuk, yang masuk hanyalah 19 juzuk saja. Jadi kita boleh rancang yang mana yang perlu kita ulang untuk periksa dan yang mana yang perlu kita ulang untuk tujuan menjaga Al-Quran itu sendiri. Jadi kita perlulah mengulang apa yang kita dah hafal supaya kita tak lupa nanti. Ya, betul. Kita perlu mengulang supaya tak lupa apa yang kita hafal. Baik, terima kasih kepada adik Muaz. Seterusnya, Firdaus, apa pandangan awak? Baiklah, pada pandangan saya, juzuk 25 ini terdapat 5 surah di dalamnya. Dan antara surah yang terdalamnya adalah surah Syura, yang mana surah ini bertemakan tentang kewajipan untuk bersatu bagi umat Islam serta kepentingan syura buat mereka. Jadi, marilah kita bertadabbur untuk surah ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Firdaus. Seterusnya, yang terakhir saya nak pilih Haq lah. Okey, Haq. Pandangan awak sendiri tentang mata pelajaran kita petang ni. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tentang juzuk 25. Dalam juzuk 25 ini terkandung 5 surah, iaitu dimulai dengan surah Fusilat. Seterusnya surah Syura, diikuti surah Zukhruf, Ad-Dukhan dan diakhiri dengan surah Al-Jasiyah. Jadi di sini marilah kita bersama-sama mempelajari dan mengaji segala intisari dan isi-isi yang terkandung dalam juzuk 25 ini. Okey, jom kita mula mengaji bersama dengan guru kita Ustaz. Okey Ustaz, apakah objektif kita Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Hakim. Apa yang murid akan pelajari, jadi kita akan merujuk kepada objektif pembelajaran kita ya.
iaitu daripada surah juzuk 25 surah Asy-Syura pada muka surat 487. Jadi kita lihat kepada objektif pembelajaran hifzul Quran pada hari ini, ya, ada 3. Pertamanya, murid perlulah menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Kena dengan kita punya topik juzuk 25 surah Asy-Syura muka surat 487 dengan meraihkan hukum tajwid dan adab-adab penghafaz Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan hukum tajwid perlu meraihkan dari segi makhraj hurufnya, dari segi sifat hurufnya, bacaan dengung tak dengungnya, dan bacaan panjang pendek dan sebagainya. Dan begitu juga dengan adab sebagai penghafaz Al-Quran. Antara contoh yang saya boleh beri adalah murid-murid ini perlu membiasakan membaca Al-Quran siang dan malam, bukan semata-mata untuk membaca Al-Quran kepada guru sahaja, bahkan mereka mengulang-ulang bacaan untuk mengingat, untuk supaya tidak lupalah. Begitu. Itu yang pertamanya. Jadi yang keduanya, apa yang murid akan belajar pula? Yang kedua adalah mesti mengetahui kefahaman ayat Al-Quran. Mengetahui kefahaman ayat Al-Quran. Daripada juzuk 25 ini pada surah Asy-Syura pada muka surat 487 dalam bahasa Melayu. Hakim. Jadi ia mudah sikitlah, ya. Betul, Ustaz. Okey. Jadi yang ketiga, objektif pembelajaran yang ketiga adalah murid-murid ini akan memahami kaedah menjawab soalan berformatkan peperiksaan kertas 2 SPM. Jadi itulah objektif kita pada kali ini. Jadi apabila kita dah tahu apa murid akan pelajari merujuk kepada objektif pembelajaran, jadi kita nak lihat pula kepada slide yang seterusnya, iaitu bagaimanakah pencapaian yang kita boleh katakan murid mencapai kejayaan kepada objektif yang kita nak capai. Jadi kita akan melihat kepada kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ini ada 3, yang mana ketiga-tiga kriteria kejayaan ini akan membantu murid dan tahulah jalan laluan dia untuk mencapai objektif yang kita telah buat tadi. Pertama, kita lihat kepada kriteria kejayaan yang pertama, murid haruslah, mestilah memperdengarkan bacaan hafazan pada muka surat 487 ini dengan lancar dan bertajwid. Dan yang kedua, apa dia kriteria kejayaan ini? Menyebut 2 kefahaman ayat pada muka surat 487 yang telah dihafaz. Daripada kriteria kejayaan inilah ia akan capai apa yang kita nak capai pada objektif nanti. Dan kita lihat kepada kriteria kejayaan yang ketiga, iaitu seperti mana saya telah cakap pada awal tadi, kita ada latih to be menjawab soalan. Maka kriteria kejayaan dia adalah menjawab latih to be dengan betul. Okey. Itu kriteria kejayaan ini memang membantu supaya kita dapat capai objektif yang kita nyatakan tadilah. Okey, seterusnya simulasi. Kita akan adakan satu simulasi bagaimana anak-anak ini di sekolah mereka akan menjalankan aktiviti hafazan. Mereka ada aktiviti talaki Al-Quran. Mereka ada aktiviti tasmi' hifzul jadid ataupun tasmi' hafazan baru. Yang ketiga tasmi' hifzul murajaah hifzul jadid dan murajaah hifzul qadim. Ada 4 aktiviti setiap hari murid-murid ini akan lakukan. Tetapi untuk simulasi kali ini, kita akan bawakan 2 aktiviti, iaitu tasmi' hafazan dan fiqh ayat ataupun kefahaman ayat. Jadi, mari kita lihat, dengar dan fahami bagaimana cara pelaksanaannya sekarang. Okey. Ini adalah paparan ayat Al-Quran pada muka surat 487 surah Asy-Syura juzuk 25, yang mana surah Asy-Syura ini adalah surah yang ke-42, ya Hakim. Surah yang ke-42 dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura mempunyai 53 ayat, yang mana juga surah Asy-Syura diturunkan di Mekah. Apa makna surah Asy-Syura? Maknanya adalah mesyuarat. Jadi kita terus kepada simulasi bacaan. Jadi kita minta kepada murid-murid inilah untuk bacakannya. Baik Ustaz, dan juga perhatian kepada murid-murid di rumah, mungkin boleh buka muka surat yang ke-42 ya. 487. 487 untuk kita sama-sama mengulang kaji surah Asy-Syura ini. Betul. Okey, baik.
Jadi Ustaz, jom kita test Okey. murid-murid kita atas talian. Okey, kita minta kepada mana-mana murid yang volunteer untuk baca muka surat ini dan Okey, anda siapa yang nak cuba? Okey, anda dikehendaki untuk menutup mata sebagai simbolik membaca secara hafazan. Okey. Siapa yang nak cuba angkat tangan? Okey, silakan. Firdaus. Silakan Firdaus baca dengan bacaan yang lancar dan bertajwid. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ما لهم min mahis. Ulang semula. Wa ya'lamal ladzina yujadilun ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terbaik Ustaz Hanya salah satu saja Ustaz Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Jadi alhamdulillah setelah selesai bacaan Al-Quran tadi, ayat Al-Quran pada muka surat 487. Jadi Ustaz nak minta daripada salah seorang murid ini juga untuk menyatakan kefahaman ayat daripada muka surat ini. Dipersilakan. Siapa volunteer? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Angkat tangan. Saya Ustaz. Okey, silakan Hak. Okey. Saya ambil ayat 38 surah Syura. Dalam ayat 38 surah Syura, Allah menerangkan, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina istajabu lirabbihim. Dan bagi orang-orang yang beriman, wa aqamus salah, dan mendirikan solat. Seperti mana yang kita tahu, orang-orang yang beriman ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Orang-orang yang beriman ini melaksanakan solat kerana solat itu adalah tiang agama dan solat itu adalah amalan ibadah yang pertama yang akan dihisap pada hari kiamat kelak. Wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum, dan mereka menjalankan urusan secara bermusyawarah. Jadi di sini jelaslah bahawa wa amruhum syura bainahum ini adalah kata kunci bagi ayat 38. Orang-orang yang beriman apabila mereka ingin membuat satu keputusan, mereka akan berbincang dan memberi pendapat antara satu sama lain untuk mencapai satu kata putus yang terbaik. Jadi jelaslah bahawa ayat 38 surah Syura ini Allah memberitahu tentang kewajipan bagi orang-orang yang beriman untuk bermusyawarah tentang masalah keduniaan. Mantap, terbaiklah Haq. Ustaz, kalau cara jawab macam ni Ustaz, berapa markah Ustaz? Sebenarnya dalam kaedah menjawab soalan kefahaman ayat, kalau berdasarkan peperiksaan lah, markah penuh untuk satu soalan adalah 2 markah. 2 markah. Jadi dia cerita panjang dapat 2 markah. Betul. Kalau dia cerita sikit dapat kena point pun tetap 2 markah. Okey, jadi baik. kalau cerita lebih ni okey juga, baguslah kita dapat. Okey, seronok juga kita ajar dia dapat kan. Begitulah. Okay, Ustaz. Ustaz nak cuba lagi ke Ustaz, murid kita? Kita boleh lagi kita cuba boleh? satu lagi boleh Ustaz? Okey, silakan untuk bacaan kefahaman ayat yang satu lagi. Tadi kita punya kriteria kejayaan 2 kefahaman ayat, maka nak satu lagi kefahaman ayat. Okey, siapa volunteer untuk menerangkan? Silakan. Okay. Siapa nak bantu Ustaz? Saya, Ustaz. Okey, silakan Akilah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan fikul ayat pada ayat 39 hingga ayat 43. Pada ayat tersebut, dia bertemakan tentang kepentingan bersabar dan memaafkan sesama manusia. Di dunia ini kita tahu ada orang yang dizalimi dan ada orang yang menzalimi. Maka Allah telah sebut dalam Al-Quran itu sendiri pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul zalimin, yang maksud Allah tidak menyukai orang yang zalim. Maka Allah telah mensyariatkan pada pada kita dan bagi tahu, dan pada orang yang dizalimi juga, untuk memberi balasan yang setimpal pada orang yang menzalimi itu. Pada ayat a'udzu minasyaitonirrajim, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, yang bermaksud kesalahan bagi orang yang menzalimi itu perlulah dibalas dengan kesalahan yang dia lakukan. Okay. Tapi pada tema yang saya telah sebut sebentar tadi, iaitu kepentingan bersabar dan memaafkan sesama manusia, ini menunjukkan bahawa Allah menggalakkan kita untuk memaafkan orang lain dan membaiki hubungan sesama manusia. Kerana Allah telah menyebut juga dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman 'afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, dia diberikan ganjaran pahala. Maka kesimpulan yang saya dapat di sini, lebih baik kita memaafkan sesama manusia walaupun mereka telah melakukan kesalahan pada kita, meskipun ianya berat. Kerana kalau kita memaafkan, lagi banyak pahala kita dapat daripada kita membalas benda yang sama kepada mereka, kerana kita tidak akan mendapat manfaat pun daripadanya. Ya, betul. Kalau kita maafkan kawan kita yang lain, lagi banyak pahala yang akan kita dapat. Betul Ustaz? Betul Hakim. Okey Ustaz, kita dah belajar tentang kaedah simulasi, tasmi' hafazan dan fiqh al-ayah. Dan selepas ni kita nak belajar pula bagaimana soalan bertulis hifzul Quran. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh? Okey, silakan. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Pergi bercuti, buang stres. Bercuti bersama Pak Kasim. Anda sedang dalam sukses bersama saya, Lokman Hakim. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Faizal bin Ismail, Guru Tahfiz Model Ulul Albab Sekolah Berasama Penuh Integrasi Rawang Selangor dan juga murid-murid atas talian kita. Baiklah Ustaz, tadi kita dah belajar dah kaedah tasmid hafazan. Okay. Macam mana pula Ustaz dengan orang kata soalan bertulis hifzul Quran ini? Okey, Silakan, soalan Ustaz. bertulis. Apabila kita belajar sebarang ilmu, pasti beribu persoalan yang akan timbul. Jadi untuk berkenaan dengan pertanyaan Hakim tadi, bagaimanakah bentuk soalan bertulis hifzul Al-Quran ini? Jadi mari kita sama-sama lihat kepada format instrumen peperiksaan dia nanti. Kita pergi dulu kepada format instrumen hifzul Quran kod 5301 yang mana subjek ini mempunyai ada 3 kertas. Yang pertama 5301/1 dia adalah ujian hafazan. Ujian hafazan. Ujian hafazan maknanya ujian secara lisan. Ujian secara lisan dan mewakili markah sebanyak 60%. Okey? Dan kita akan fokus kepada kertas 2. Jadi sebelum itu saya terangkan secara ringkas dulu. Kertas 2 ini adalah kertas bertulis, bertulis, dan yang ketiga adalah kerja khusus. Jadi kita nak fokus kepada kertas 2, kod 5301/2. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, saya akan menerangkan satu-satu berkenaan dengan kertas 2 ini. Pertamanya, jenis instrumen kertas ini adalah ujian bertulis. Dia adalah juga pentaksiran pusat. Apa maksud pentaksiran pusat ini? Pentaksiran pusat adalah komponen daripada pentaksiran berasaskan sekolah yang setara untuk dinilai, yang mana soalan-soalannya dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan sendiri dan diurus tadbir oleh pihak sekolah. Urus tadbir dari pihak sekolah dan menanda skrip pun dari pihak sekolah, dan yang akan mengeluarkan pelaporan juga adalah pihak sekolah. Itu yang dimaksudkan dengan pentaksiran pusat. Seterusnya yang kedua adalah jenis item. Jenis item adalah respon terhad. Itu soalan dia, itu jawapan dia, itulah kita kena jawab. Seterusnya yang ketiga, bilangan soalan. Ada 5 sahaja, 5 soalan sahaja yang kita perlu jawab untuk kertas 2 ini. Dan kena jawab semua soalan. Dan keempat, jumlah markah. Markah penuh untuk 5 soalan tadi adalah sebanyak 30 markah. 30 markah yang mana wajaran kepada 30 markah itu hanya 10% ya Hakim yang akan disumbangkan kepada kertas hifzul Quran itu. Bila digabungkan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3, itulah markahnya. Seterusnya, tempoh ujian yang akan murid-murid duduki adalah selama 30 minit. Sekejap saja, 30 minit dengan 5 soalan. Okey, seterusnya yang ketujuh, konstruk. Bagaimana soalan ini dibina? Dia adalah berdasarkan hafazan murid. Silibusnya adalah daripada juzuk 19 hingga juzuk 29 untuk SPM, menengah atas. Dan dia akan diuji pengetahuan hafazannya. Itulah dia punya konstruk untuk soalan ini. Berkenaan dengan nombor 8 pula adalah aras soalan. Aras soalan ni ada aras rendah, ada aras sederhana dan ada aras tinggi. Yang mana setiap aras ini telah dinisbahkan dengan nisbah 5-3-2. Bermaksud soalan aras rendah lebih banyak daripada soalan aras sederhana dan soalan sederhana adalah lebih banyak daripada soalan aras tinggi. Makanya benda ni mudahlah sebenarnya. Sebab aras tingginya hanya sikit. Okey. Cakupan konteks adalah daripada juzuk 19 hingga 29 untuk silibus menengah atas SPM. Dan baki juzuk yang lain adalah ketika untuk menengah rendah. Juzuk 30, 1 dan hingga 18. Dan yang terakhir, kaedah penskoran ni. Bagaimana kaedah penskoran permarkahan diberi kepada kertas 2 ini? Pertamanya, dia akan menggunakan kaedah holistik, iaitu sangat subjektif. Mungkin kemungkinan jawapan murid menulis perkataan allazi, sepatutnya ada ya, ada titik, kemudian tak ada titik, kita akan dikira sebagai betul juga. Itu kita kira sebagai subjektif lah. Dan analitik adalah sangat-sangat terperinci pengiraan dia. Kalau jawapan dia allazi, kita tidak boleh tukar kepada perkataan inna. Jadi begitulah. Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya. Ini adalah berkenaan dengan pembahagian markah kertas 2 hifzul Quran. Kod 5301/2.
Daripada aras soalan, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi, yang mana soalan aras rendah ini mempunyai 2 soalan. Dan daripada 2 soalan tersebut, satu soalan ada 2 lagi anak soalan, anak kecil punya soalan. Dan akhirnya keseluruhan markahnya adalah 16. Ini dikatakan nisbah 5 tadi itu. Aras soalan aras rendah, nisbah dia 5. Banyak soalan dia dan mewakili banyak markah untuk soalan aras rendah. Yang mana juga soalan aras rendah ini akan diambil daripada awal juzuk ataupun awal surah. Ya, Hakim bayangkan daripada juzuk 19 hingga juzuk 29, ada berapa juzuk semuanya Hakim? 10 juzuk Ustaz. 10 ke 11 10 ke 11. Daripada kalaulah kata dia ambil soalan daripada awal juzuk, 11 juzuk tu kita fokus hanya 11 helaian saja. Kita ada persediaan daripada tingkatan 4, tingkatan 5, tempoh yang panjang. Rasa-rasa boleh jawab tak? Boleh Ustaz kalau kita betul-betul ngulang Ustaz. Betul. Baik Ustaz, saya nak try tanya kita punya murid-murid atas talian. Setakat ni murid-murid atas talian kita faham tak? Kalau faham buat good sikit. Faham ya? Okey Ustaz. Mereka kata mereka faham Ustaz. Jom Ustaz kita uji sikit. Boleh Ustaz? Boleh silakan. Okey Ustaz. Ustaz ada soalan tak Ustaz untuk mereka? Soalan soalan kita akan pergi selepas ini sebenarnya kita untuk menjawab. Jadi saya akan terangkan ini dulu sebelum selesai. Okey, soalan aras rendah ini diambil daripada awal juzuk dan juga awal surah. Daripada juzuk 19 itu murid-murid daripada juzuk 19 hingga juzuk 29 ada berapa jumlah surah? Betul. Berapa jumlah surah murid-murid kita atas talian? Siapa yang tahu? Okey, kurang lebih angkat tangan. Boleh ada yang nak jawab? Nampak Fauzana macam senyum tu. Berapa Fauzana? Okey, kurang lebih 52 surah kurang lebih 52 surah. Banyak juga Ustaz banyak. Jadi itulah tempoh dia daripada tingkatan 4 tingkatan 5, dia perlu perkemaskan hafazan dia, dia susun elok-elok dan dia ingatlah semua tu insya-Allah. Jadi berkenaan itu kita akan pergi kepada aras sederhana pula. Okey. Yang mana aras sederhana ini dia akan diambil daripada awal makra'. Dalam satu juzuk kita ada 8 makra'. Dan daripada 8 makra', daripada 11 juzuk itu, 8 kali 11 juzuk. Keseluruhannya adalah lebih kurang 88 makra'. 88 88 makra'. Jadi mereka boleh susun dia punya timetable dia daripada tingkatan 4 untuk dia mengulang dan akhirnya dia akan ingatlah dan dia dapat menjawab soalan ini. Markah juga adalah 4 markah, keseluruhannya adalah 8 markah dan ini juga adalah nisbah untuk soalan sederhana adalah 3. 5 tadi, nisbah tadi 5, 3, 2 dan ini adalah 2 untuk aras tinggi. Yang mana aras tinggi ini dia akan ambil soalan daripada awal muka surat. Okey, baik Ustaz, kita dah tahu dah pembahagian markah Hifzul Quran ini. Sekarang Ustaz, jom kita uji murid-murid kita atas talian. Silakan Ustaz. Okey, kita uji untuk soalan ini. Kita pergi, adakah murid-murid faham berkenaan dengan itu tadi? Jom kita uji. Kita pergi kepada soalan pertama. Okey, murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan pada kertas yang ada pada kamu. Dan kemudian bila ustaz minta untuk kamu paparkan jawapan, kamu kena paparkan di skrin. Okey, kita mulakan pada soalan pertama, soalan aras rendah, awal surah. Uktub asma'us suwar, sila tulis nama-nama surah daripada ayat berikut di tempat kosong, nombor 1 hingga 4. Nyatakan setiap ayat ini daripada surah mana. Silakan tulis. Okey, saya bagi anda masa lebih kurang 20 saat. Kemudian kita akan angkat sama-sama jawapan kita. Okey. Jom kita buat sama-sama. Okey, sudah? Okey, baik. Dah siap ke murid-murid kita atas talian? Dah Okey. Kalau dah, tunjuk sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Dekat sikit dengan kamera. Okey, yang pertama Syura. Yang kedua Zukhruf. Yang ketiga Ad-Dukhan. Yang keempat Al-Jathiyah. Okey, jom kita cek jawapan. Betul tak Ustaz? Kita tengok pada jawapan. Pertama Syura, kedua Az-Zuhruf, ketiga Ad-Dukhan,
keempat Al-Jasiyah. Okey, terbaik. Okey, tepuk sikit untuk di sini. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi pada soalan yang pertama, aras rendah, kita ambil daripada awal surah. Qala Allah Ta'ala fi surati Syura min ayah 7 ila 10 rattib raqmil ayat al-atiyah. Okey, sila susun bilangan ayat tersebut. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, baik. Dah siap ke murid-murid kita atas talian? Okey, ambil masa sikit. Okey, jom. Siapa yang dah siap, tunjukkan dekat kamera. 1, 2, 3. Okey, itu dia. Yang pertama 8. Betul. Yang kedua 10, Ustaz. Betul. Yang ketiga 7. Betul. Dan yang terakhir 9. Betul. Tahniah diucapkan terbaik, kepada tahniah anda semua. Tepuk sikit. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Ustaz. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, masih lagi di aras rendah, daripada awal juzuk. Anda dikehendaki untuk menulis perkataan sahaja, perkataan jawapan dia, dan minta paparkan pada skrin apabila diminta. Dipersilakan. Okey. Sila menjawab. Sila menulis. Saya pun tengah buat ni Ustaz. Okey, silakan. Okey. Baik. Okey. Okey, baik Ustaz. Soalannya Ustaz, mungkin kita punya murid-murid boleh baca dahulu, kemudian lengkapkan jawapannya. Boleh Ustaz? Betul. Okey, saya pilih Firdaus lah. Firdaus mungkin boleh baca dahulu soalan dia, kemudian lengkapkan dengan jawapan sekali. Silakan Firdaus. Baiklah. Untuk soalan yang aras 2 ini, akmil hadhihi al-ayat bi ijabati sahihah. Qala Allah Ta'ala fi surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min thamarat wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syuraka'i qalu adzannaka ma minna min syahid. Okey, terbaik Firdaus. Jom kita tunjukkan jawapan masing-masing di kamera. Betul tak? Okey. Yang pertama as-sa'ah, yang kedua samarat, yang ketiga tada'u, dan yang terakhir syuraka. Betul Ustaz? Ada tersilap satu. Okey, baik Tersilap Ustaz. satu perkataan. Okey, terbaik. Baik Ustaz, kita banyak lagi kita nak belajar bersama dengan Ustaz pada petang ini, tetapi Ustaz, sekali lagi kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pejam celik, kita sudah berada di penghujung Sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran Hifzul Quran. Jangan pejam tak celik-celik pula Ustaz kan? Ni kerja pejam je, mengangguk je kerjanya. Tengok-tengok tidur. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Faizal bin Ismail, guru tahfiz model ulul albab dari SBPI Rawang Selangor. Okey Ustaz, kita tadi dah uji murid-murid atas talian kita dengan ujian aras rendah. Bagaimana pula Ustaz dengan ujian aras sederhana? Okey, kita akan lihat kepada seterusnya soalan seterusnya dari soalan aras sederhana. Kita akan pergi kepada soalan keempat teruslah ya. Okey, kita lihat pada soalan jawapan dah keluar dulu. Tak apa Ustaz. Okey, kita teruskan. Jadi murid-murid dikehendaki untuk menulis jawapan sekarang. Nanti kita paparkan jawapan. Okey, jom kita jawab sekarang. Walau basakallah. Okey, baik. Okey Ustaz, saya nak cuba boleh Ustaz? Okey, persilakan Hakim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wa huwal waliyyul hamid. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Jom kita cek Kita Ustaz. lihat pada jawapan. Kita lihat pada jawapan. Okey. Okey, betul. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Tahniah kepada Selamat. Hakim. Betul. Okey, baik Ustaz. Seterusnya Ustaz, kita dah settle untuk sederhana. Okey. Bagaimana pula dengan ujian aras tinggi? Okey, kita pergi kepada soalan aras tinggi pula. Yang mana soalan aras tinggi ni diambil daripada awal muka surat, tetapi kita fokus hari ini untuk surah Asy-Syura, jadi dia agak mudah sikitlah. Okey, dipersilakan untuk murid-murid menjawab, tulis jawapan dan paparkan jawapan pada skrin. Okey, dah sedia ke? Okey. Jom sekarang kita tunjukkan di kamera masing-masing jawapan. Okey, 1, 2, 3. Okey, dekat sikit. Okey, yang pertama Allah, yang kedua Allazi. Betul ke Ustaz? Kita lihat pada jawapan, betul, alhamdulillah. Allahilladzi anzalal kitab. Allahullazi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan aras tinggi lagi. Boleh lagi Hakim? Boleh Ustaz, silakan. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Hifzul Quran, soalan aras tinggi lagi. Awal muka surat. Dipersilakan untuk kamu menjawab soalan. Okey. 20 saat dari sekarang. Masing-masing tengah tulis. Okey. Okey. Okey, siapa yang dah tulis jawapannya, boleh tunjukkan dekat kamera sekarang. 1, 2, 3. Okey Ustaz. Saya try baca Ustaz. Okey, dipersilakan. Okey, baik. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ini dengan yasha' Ustaz. Oh, betul. Betul Hakim, bacaan itu tadi dapat 2 markah. Okey, alhamdulillah Ustaz. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan aras tinggi lagi yang terakhir. Okey, baik Ustaz. Kita pun kalau boleh memang kita nak dengar untuk soalan seterusnya Ustaz. Okey. Kali ni kita nak pilih seorang Ustaz untuk jawab soalan ni. Boleh Ustaz? Okey, boleh dipersilakan. Saya nak try Fauzana lah. Okey, Fauzana, apa jawapan untuk 2 tempat kosong tersebut? Siratillah. Okey, siratillah. Betul ke Ustaz? Kita lihat, alhamdulillah, betul. Tahniah diucapkan kepada Fauzana. Okey. Untuk jawapan Cuba itu. Fauzana baca ayat tersebut, lengkapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Subhanallah, lancar dan jelas. Betul Ustaz? Betul, alhamdulillah. Rasa bila dengar ayat Quran tu rasa ya Allah, alhamdulillah, tenangnya jiwa. Betul Ustaz. Jadi kalau dapat betul ni 2 markah Ustaz Betul, 2 markah 2 markah. Okey baik Ustaz, kita pun dah uji murid-murid atas talian kita. Sekarang Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung sukses SPM 2021. Apa rumusan Ustaz untuk kita punya mata pelajaran pada petang ini? Jadi untuk rumusan pembelajaran kita pada hari ini, pertamanya kita hendaklah membaca Al-Quran dengan bertajwid dan berusaha untuk mentadabbur ataupun memahami, sekurang-kurangnya memahami maksud ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, kita penghafaz Al-Quran harus tahu tujuan, apa tujuan kita menghafaz Al-Quran. Tujuannya adalah untuk merebut ganjaran menjadi Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Ahlul Quran ini ialah Ahlullah. Mereka lah keluarga Allah, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka inilah yang siang hari dan malam harinya membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran, memahami Al-Quran
dan akhirnya yang utama mereka kena ingat dengan mengulang-ulang selalu hafazan mereka dan boleh sebarkan kepada yang lain. Dan yang ketiga, sebagai murid murid perlu lalui proses penilaian, proses pentaksiran. Antara tujuan pentaksiran ini adalah untuk mengesan sejauh mana perkembangan keseluruhan murid dan juga untuk menilai tahap pencapaian akademik murid. Dan yang terakhir daripada Ustaz doakan kepada semua anak-anak yang akan menduduki SPM 2021, semoga direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejayaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma najjihna fil imtihanat fid dunya wal akhirah. Betul Ustaz. Saya sangat setuju apa yang Ustaz katakan. Beruntung adik-adik kita yang hafal Quran, sebab saya teringat satu hadis Nabi pernah menyebutkan barang siapa yang di dadanya tak ada satu potong pun ayat Al-Quran, umpama rumah yang kosong, macam penuh sawang dan sebagainya. Jadi beruntung murid-murid atas talian kita dan juga di rumah yang hafal Quran. Jadi jom sama-sama kita usaha untuk menghafal Al-Quran. Baiklah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Faizal bin Ismail atas mata pelajaran pada petang ini, dan juga murid-murid kita atas talian. Terima kasih kepada murid-murid atas talian, juga murid-murid kita di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Dan sebelum tu, saya nak ulang balik apa yang telah Ustaz ajarkan kepada kita. Yang pertama, Ustaz dah sebut dah bagaimana kaedah untuk hafal Quran. Yang kedua, untuk kita mengetahui kefahaman ayat-ayat Al-Quran, juzuk 25, surah Asy-Syura. Dan yang ketiga, apa yang kita dapat melalui pembelajaran tadi ialah memahami kaedah menjawab soalan berformatkan peperiksaan kertas 2. Teruskan menonton lepas ini di DIT TV bersama dengan sahabat saya Wani Khairi. Subjek yang menarik juga menonton selepas ini. Pastinya dalam Sukses SPM 2021. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.